من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي. Tuan-tuan, ibu-ibu, kakak-kakak, sahabat-sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini dapat lagi kita bertemu untuk menyambung pengajian kita dalam undang-undang kewarganegaraan Islam. Jadi minta maaf lah tuan-tuan. Kadang-kadang hari yang saya punya giliran ada je urusan kerja. Hari ada urusan kerja tu lah hari yang saya punya kuliah. Macam tu lah saya bergila-gila. Hari saya punya kuliah ada kerja, hari ada kerja tu lah hari kuliah saya. Jadi kadang-kadang berbulan-bulan juga kita tak bertemu. Dan last sekali hari itu kita telah habis bab nusyuz. Hari ini kita sambung bab baru, iaitu bab pembubaran perkahwinan. Daripada awal dulu kita dah belajar dah, daripada hukum antara lelaki perempuan, nak cari calon suami, calon isteri, hukum nikah, bab nikah, rukun nikah, semua dah sebut dah. Sekarang ni cerita nak cari calon dah selesai dah. Poligami semua dah sebut dah tu. Semua dah sebut. Hari ni ceritanya kalau dah tak aman-aman juga ni. Hari ni kita nak sambung cerita bab kalau rumah tangga tak aman juga. Hari ni masuk bab pembubaran perkahwinan. Cerita bab pembubaran perkahwinan. Dah tak ada dah cerita nak cari calon, dah tak ada dah. Cerita apa ni, macam mana nak jadi suami misali dah tak ada dah. Ini kita bab pembubaran perkahwinan. Sebab itu tuan-tuan, kita buat pembubaran perkahwinan. Bila sebut pembubaran perkahwinan ni, dia tak lari daripada benda ni tuan-tuan. Yang pertama dia apa dia? Yang pertamanya fasakh. Ini yang kita akan belajar hari ini, fasakh. Bila sebut pembubaran perkahwinan bukannya talak sahaja, dia ada beberapa bahagian. Yang kedua baru talak. Ini kita semua ni memutuskan perkahwinan. Yang ketiga, apa lagi tuan-tuan? Khulu'. Sebelum khulu' tu kita sebut ni al-ilaq dulu. Al-ilaq. Lagi apa lagi? Khulu'. Okey, khulu'. Lagi? Ya. Apa dia? Ya. Zihar. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada yang tertinggal lagi tak? Fasakh, talak, ilaq, khulu', zihar. Ada tertinggal lagi tak? Apa satu lagi? Ada satu lagi? Taklik. Taklik. Taklik kita masuk dalam talak. Ya, dia panggil talak talak taklik. Ada satu lagi. Dia panggil, depan dia lam. Lepas lam huruf dia ain. Li'an. Ada naik kaki kat sini. Okey. Jadi bila sebut pembubaran perkahwinan, dia takkan lari daripada ini benda dia. Pertama fasakh, yang kedua talak, yang ketiga al-ilaq, yang keempat khulu', yang kelima zihar, yang keenam adalah li'an. Jadi yang kita akan belajar hari ini adalah berkaitan dengan fasakh. Apa yang dikatakan fasakh? Fasakh ini adalah memutuskan akad disebabkan sesuatu yang diharuskan oleh syarak. Itu yang dikatakan fasakh, iaitu memutuskan akad yang sah ataupun memutuskan perkahwinan disebabkan satu syarat yang diharuskan oleh syarak. Sebab itu tuan-tuan, yang pertama, fasakh ni ada yang memang tak boleh rujuk balik. Sebab apa tak boleh rujuk balik? Sebab akad dia rosak.
masuk akad rosak. Tak cukup rukun lagi, tak cukup rukun, boleh rujuk lagi, buat balik semula. Akad dia rosak. Lagi apa lagi? Apabila berlaku perkahwinan antara mahram, yang abang ikut mak, yang adik ikut ayah. Lepas 20 tahun, tahu-tahu dah kahwin. Bila dah kahwin, tahu-tahu cek balik, rupa-rupanya dia ni adik-beradik ataupun adik susuan, tak kira lah, tapi dia ni adalah mahram. Maka dia wajib difasahkan perkahwinan tersebut dan tak boleh rujuk balik, sebab memang dia adalah mahram. Bila sebut jumpa balik ni tuan-tuan, arwah Abang Kamal yang baru meninggal minggu lepas, yang audit meninggal, dia ceritanya mak dengan ayah dia berpisah. Dia dengan abang dia telah berpisah lama dah. Nak jadi ceritanya dia jumpa balik macam mana? Agak-agak tuan-tuan dia jumpa balik macam mana? Dia cari lama dah. Macam mana Abang Kamal ni, arwah Abang Kamal boleh jumpa balik dengan saudara seibu seayah dia? Lepas aksiden, ada sekali itu dia aksiden kat mana? Saya lupa, orang audit tahu lah. Dia aksiden melanggar kereta. Bila cek pergi ke balai polis, buat report. Bila buat report, yang seorang lagi lepas tu Abang Kamal datang kemudian buat report. Polis kata, tadi pun kata nak buat report dah, sebab bin pun sama. Sekali bila dah cek barulah tahu yang dia langgar tu adalah abang dia. Punya tuan nak beritahu tadi, nak jumpa tadi ada beradik macam-macam cara tuan lagi. Ada orang kata, ya Allah, musibah betul lah aksiden. Kita kata bila berlaku satu benda yang buruk, kita kata musibah. Tetapi dalam kes arwah Abang Kamal tadi musibah ke tuan-tuan? Tak. 20 tahun dia cari adik-beradik seibu seayah dia. Sebabnya masing-masing tak, mak dan ayah tak nak beritahu, tak nak bagi jumpa dah. Ini kira macam cerai tu, tak nak jumpa dah ni. Abang arwah Abang Kamal ni usaha cari, cara-cari tak jumpa. Jadi tiba-tiba nak jadi cerita waktu aksiden, langgar, report dengan polis jadi confused. Tadi orang ni dia datang, muka lebih kurang sama. Abang Kamal muka badan besar-besar, muka gelap-gelap sikit tu. Abang ni jumpa pun sama juga rupa, lebih kurang. Polis pun jadi confused. Tadi rasa dah datang buat report, dah datang buat report. Cek nama sama. Apa ni, Kamal Arifin kan, bin Zainal Abidin. Yang ni pula Abah bin Zainal Abidin juga. Dan sekali bila cek rupanya adik-beradik. Apa yang saya nak beritahu kat sini, maknanya setiap benda yang berlaku atas kita itu kadang-kadang bukannya semuanya buruk. Benda yang berlaku musibah tu kadang kita nampak zahirnya buruk, tapi kadang-kadang itu ada kebaikan. Setidak-tidaknya menyebabkan kita insaf. Begitu juga dengan orang sakit. Ada orang sakit, ya Allah, musibah ni sakit. Baru ni ada sahabat saya kena dengue. Seminggu dia warded dekat hospital. Lepas tu dia mari jumpa dengan saya, Ustaz, Allah rahmatnya dapat sakit. Setiap saat, setiap detik tak habis sebut nama Allah. Allah. Kalau tak sakit Ustaz, tak tahu bila masa nak sebut nama Allah. Lagi banyak lagi cerita tuan-tuan. Maknanya setiap yang musibah yang berlaku bukannya benda buruk. Kita kena tengok dari sudut positifnya dia. Kadang-kadang benda yang buruk itulah baik. Sebab tu ada dalam ayat, ada Al-Quran disebutkan, benda yang buruk kepada kita rupanya itu yang baik untuk kita. Apa yang saya nak sebut, nak kaitkan dengan sini tuan-tuan, maknanya ada orang kata perceraian ni tak baik. Ada orang kata. Tetapi sebenarnya perceraian ini bukannya semuanya tak baik. Sebab itu hukum menceraikan juga, dia tetap tertakluk dengan hukum wajib, sunat, harus, makruh. Tetap dia tertakluk. Waktu bila suami wajib ceraikan isteri, apabila suami dah tak mampu nak tanggung isteri, dah tak boleh nak bagi makan dah, tapi tak nak lepaskan juga isteri, dah tak mampu dah bertanggungjawab nak jadi ketua keluarga, masih lagi kita biarkan isteri. Orang kata, orang Melayu ada istilah apa, gantung tak bertali. Jadi hukum dia haram. Sebab apa? Kita dah tak mampu jaga, dah tak boleh menghilangkan, tapi kita tak nak lepaskan dia. Ada waktu yang waktunya sunat, ada juga waktu harus. Waktu harus ni bila kita dah tak ada keinginan. Seorang suami dah tak ada keinginan dengan isteri, waktu tu kalau dia nak lepas pun harus. Mana dah tak ada apa-apa dah. Mana yang isteri tak mudarat, yang suami pun tak mudarat. Okey, so maknanya tidaklah dikatakan perceraian itu satu benda yang buruk. Okey, berbalik pada yang fasakh tadi tuan-tuan, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya fasakh ini tak ada dalil yang disebut secara khusus dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tak ada sebut fasakh secara khusus. Kalau yang lain, kalau ada ilah, ada
Kulub ada, zihar ada, li'an ada. Ada ayat spesifik yang menjurus kepada perkara tersebut, tapi fasakh tak ada. Yang ada bergantung kepada satu istilah syarak, la darra wa la dirar. Maknanya tidak boleh mudarat dan memudaratkan. Itu salah satu daripada hukum fiqh. Maknanya apabila seorang itu tidak boleh, tidak mampu menunaikan tanggungjawab, maka dia tak boleh memudaratkan orang lain. Sebab itu diambil pendekatan tersebut, ada boleh fasakkan perkahwinan. Siapa yang boleh fasakkan perkahwinan? Hanya qadi sahaja ataupun hakim. Maknanya bukan boleh suka-suka, tak boleh. Maknanya dia akan pergi bawakan kepada mahkamah dulu, bicara, baru mahkamah arahkan untuk fasakh. Dia bukannya fasakh secara sendiri. Jadi ada satu peristiwa yang mana kita nak ambil dalil ni tuan-tuan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW telah berkahwin dengan seorang perempuan daripada kabilah Rifah. Setelah dibawa masuk kepada baginda SAW, baginda mendapati pada pinggangnya terdapat penyakit sopak. Baginda pun bersabda, pakailah pakaianmu dan kembalilah kepada keluargamu. Baginda juga bersabda kepada keluarga perempuan itu, kamu telah menyembunyikan kecacatan daripadaku. Ini dalil yang diambil dalam dalam masalah fasakh tersebut. Selain daripada hukum umum la darara wa la dirar, ini hadis yang menunjukkan bahawa ada fasakh dalam hukum perkahwinan. Mana Nabi perintahkan isteri dia tadi yang dah dikahwini pulang balik kepada keluarga dia, sebab keluarga tadi menyembunyikan kecacatan yang ada pada isteri dia tadi. Jadi itu hukum fasakh tu. Hukum dia fasakh. Okey. Jadi bila sebut tentang fasakh ni tuan-tuan, fasakh ni dia punya hukum adalah umum. Ini hukum fasakh ni sebab dia umum. Sebab dia umum. Apa maksud sebab dia umum? Umum dia sama macam hukum solat jamak. Solat jamak, bila kita teliti, kita amati, solat jamak ini bukan disebabkan perjalanan sahaja. Yang dikatakan semayang jamak disebabkan oleh masyaqqah. Saya dah pernah sebut dah dulu. Maknanya kesulitan. Jadi apa sahaja kesulitan yang menyebabkan kita sukar untuk menunaikan solat, dibenarkan untuk kita jamakkan semayang. Sebagai contoh, doktor ni tuan-tuan, kerja dia mesti on time, sharp. Pembedahan ni doktor pakar yang buat operation. Mana operation 5 jam, 8 jam. Jadi dalam kitab tak ada sebut tuan-tuan. Dalam kitab tak ada sebut. Jadi doktor ni antara satu pekerjaan yang dibenarkan jamak semayang. Apabila dia lakukan operation dia start pukul 3 petang selama 5 jam. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dia semayang asal kat mana? Dah semayang asal kat mana tuan-tuan? Jadi dia kena jamakkan semayang zuhur dan asar. Sebab kalau tuan-tuan kalau dah nak jadi doktor, beritahu dah, tak payah dah alim sangat. Tengah operation terburai perut tu, pergi semayang asar dulu pula. Tak pasal-pasal lepas tu kena semayang sekali lagi. Kerana yang pula jenazah tu. Sudah tinggal dia macam tu kan, pergi semayang dulu asar pula. Jadi boleh jamakkan. Begitu juga dengan fasakh. Tinggal lagi fasakh ni adalah dalam undang-undang kewargaan. Sebab tu undang-undang dalam bab fasakh ni tak sama. Tiap negeri lain-lain. Wilayah ada berapa? Ada pelosar, ada 16 pelosar ke ada. Ada Melaka lain, Kedah lain. Maknanya yang dibicarakan dalam mahkamah yang telah diaktakan dalam Seksyen 52. Kalau wilayah Seksyen 52 Undang-Undang Kewargaan, bukan kanun kesihatan. Seksyen 52 Undang-Undang Kewargaan. Jadi dia sebut antaranya tuan-tuan yang membolehkan fasakh tadi tuan-tuan. Apa dia? Yang boleh fasakkan apabila suami hilang. Suami hilang. Berapa lama tempoh hilang? 4 bulan. Jadi tempoh hilang ni tuan-tuan cari dalam kitab pun susah nak jumpa. Memang tak ada pun. Cumanya dalam negeri-negeri berfatwa selepas setahun. 1 tahun. Selepas 1 tahun, isteri boleh mohon fasakh.
Dengan syarat hilang ni tak tahu kat mana. Sebabnya dulu bila cerita bab hilang ni, ada yang pergi mengembara. Jadi dia tahu suami dia pergi mengembara, tinggal lagi tak tahu dekat mana. Tapi waktu tu walaupun lebih tempoh yang lama, dalam usul fiqh kata tak boleh fasakh. Melainkan hilang tak tahu dia ke mana. Dia tahu hilang aja, dah pergi tak balik-balik dah bertahun-tahun. Jadi yang pertama setahun boleh mohon fasakh. Lagi apa lagi yang boleh mohon fasakh? Sebab tuan-tuan, dalam kitab dia tak terang secara detail. Yang ada detail satu je. Apa dia? Fasakh dalam sebut ini detail. Kecacatan. Yang ini saya akan bahas dalam kitab secara detail. Sebab ini memang ada dalam kitab secara detail. Apabila suami atau isteri itu cacat. Cacat tu cacat macam mana? Ada kita bincang nanti. Cacat isteri ataupun cacat suami ataupun cacat keduanya, apa implikasi kepada mahar, semua ada bincang secara detail. Cuma nak kita yang untuk permulaan ni tuan-tuan, apa lagi yang boleh difasahkan perkahwinan? Apa lagi isteri boleh ditutup fasakh? Dan fasakh ni tuan-tuan, bukan sahaja untuk isteri sahaja. Suami juga boleh minta fasakh. Seperti mana apa yang saya baca dalam hadis tadi, Nabi memfasahkan perkahwinan apabila dia tahu isteri dia tadi ada penyakit sopak. Tapi ada syarat-syarat dia. Bukan boleh main macam tu fasakh saja, dengan syarat belum disetubuhi. Kalau dah setubuh, habis. Jangan lagi nak fasakh-fasakh pula orang lelaki. Lepas dah selesai, tiba-tiba fasakh pula. Tadi sesuatu sebelum tu tak nampak pula dia cacat tu. Betul tak? Jadi syarat nak fasakh mesti sebelum. Sebab tu dalam hadis tersebut Nabi bila bawa disumpahkan balik pakaian. Sebab menandakan belum berlaku persetubuhan. Kalau dah selesai tu orang lelaki punya bab habis. Dah selesai dah. Mana jangan tanya lagi, jangan nak komplain lah. Isteri kau ni mata sepik je lah, kau ni hitam legam lah, apa tak ada. Kalau dah selesai dah yang hubungan tu, dah jangan tanya lah. Mana bab fasakh dah selesai untuk orang lelaki. Apa lagi yang boleh fasakh lagi kahwin untuk perempuan? Macam mana? Dipenjarakan, betul. Dipenjarakan. Sebab tu dia kata tadi, sebab dia umum. Dipenjarakan tempoh berapa lama? Selama 3 tahun. Jadi tuan-tuan tanya, Ustaz, rujuk kitab mana? Tak ada dalam kitab. Ini adalah undang-undang dalam pertubuhan Islam. Mana dalam Jawi, pergi Kelantan, Kedah, dia ada sebut. Jadi kalau tuan-tuan ni, Ustaz, itu saya jumpa macam setahun lagi dah boleh. Kita bergantung pada negeri masing-masing lah. Ini wilayah dia sebut, kalau dipenjarakan lebih daripada 3 tahun, isteri boleh minta fasakh. Boleh minta untuk bubarkan perkahwinan. Lagi apa lagi? Dipenjara. Sebab apa? Baru penjara. Saya sedih. Abang, yang ini dipenjarakan ini adalah isteri nak tutup fasakh. Tapi saya nak cerita lah. Saya jujurnya bang. Saya cerita saya jujur lah. Saya pernah handle dulu kes waktu saya di Puchong dulu. Seteruk-teruk mana laki dia pun tuan-tuan, jarang sangat jumpa minta isteri minta fasakh. Kalau kita orang yang paling jujur, paling taat, orang lelaki tak boleh lawan lah. Boleh lawan lah, memang orang perempuan menang lah. Sampai kat satu kes tuan-tuan, saya ada pening kepala saya. Bayangkan, dah disahkan sebab tu dulu diwajibkan untuk tes HIV. Saya waktu dia Puchong tuan-tuan, perempuan tu dah sah calon suami dia HIV, nak kahwin juga. Macam mana tuan-tuan? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh tuan-tuan, cuma kita boleh advise saja. Sebab dari segi rukun kahwin cukup. Dan perkahwinan juga tidak memudaratkan. Sebab dia boleh ada untuk cegah daripada kehamilan dan berlakunya perpindahan. Perpindahan apa penyakit. Tuan-tuan biasa tuan-tuan tahulah. Saya tak pernah reti sangat kan. Maknanya tuan-tuan, sampai tahap macam tu nak ceritanya, taat ni orang perempuan ni lah. Sebab tu kalau orang lelaki tadi kata tahan sebab apa, itu bukan jadi persoalan dia. Cerita dia tadi, apabila dipenjarakan sahaja lelaki tadi, isteri berhak untuk fasakh kalau dipenjarakan lebih daripada 3 bulan. Ini dalam Jawi punya
Akta Seksyen 52 Undang-Undang Kekeluargaan Wilayah Persekutuan. Lagi apa lagi boleh minta fasakh? Tak mampu Ustaz. Betul. Tak bagi nafkah. Macam saya sebutkan tadi, apabila suami tak beri nafkah lebih daripada 4 bulan. Isteri ni, suami ni tak bagi nafkah, asyik yang bagi makan ni isteri je. Suami dia relax dulu saja kat rumah. Jadi jadi babysitter. Isteri dia nak keluar pagi, balik malam, pergi sekali lepas 4 bulan. Macam ni tak boleh tahan bang. Saya pula yang bekerja, abang duduk kat rumah aja. Dia boleh minta fasakh. Isteri boleh minta fasakh apabila suami tak bagi nafkah selama 4 bulan. Itu nafkah zahir. Begitu juga nafkah batin. Nafkah batin ni termasuk dalam hubungan dan juga komunikasi. Mana emosi. Suami ni hari-hari asyik marah orang rumah aja. Jadi suami yang menzalimi isteri juga berhak si isteri mohon fasakh. Lagi apa dia lagi? Apabila suami berperangai bodoh. Tahu perangai bodoh? Suami ni perangai dia kecil benar, buat malu je. Apa yang banyaklah yang perangai teruk sangat. Suami ni tak semayang, suami ni minum arak, suami ni kaki judi. Ini ke perangai bodoh mana? Jadi suami yang perangai macam ni tuan-tuan, isteri berhak untuk fasakh. Saya tak kata confirm menang. Saya tak kata confirm menang. Saya kata ini dalam akta isteri berhak untuk fasakh. Sebab ada dalam akta dah siap dah. Suami yang berperangai buruk. Ataupun ada lagi tuan-tuan dalam akta tu juga, apabila suami suruh isteri melacur. Adik ni punya bodoh juga ni, tapi disebut secara spesifik. Apabila si suami menjadikan isteri sebagai pelacur, isteri berhak untuk fasakh. Lagi apa lagi yang tuan-tuan rasa berhak untuk fasakh? Jadi sebab itu tuan-tuan, bila sebut tentang tutup fasakh ni tuan-tuan, nanti ada orang tanya, Ustaz, apa masalah fasakh untuk orang lelaki? Orang lelaki dia ada kuasa veto. Dia ada kuasa talak tuan-tuan. Kenapa apa masalah talak fasakh pada orang lelaki? Sebab tu sebenarnya ada implikasi apabila berlakunya fasakh. Ada implikasi dia. Apa implikasi apabila berlakunya fasakh tuan-tuan? Okey. Implikasi dia. Apa implikasi dia? Apabila berlakunya fasakh sesuatu perkahwinan, implikasi yang pertama berkaitan dengan hilangan talak. Kenapa suami perlu minta fasakh? Sebab dia selamat dari segi talak. Maksud dia apa? Apabila perkahwinan itu difasakkan, maka dia tidak dikira sebagai talak. Dan suami tadi ada lagi kota 3 kali untuk talakkan perempuan tersebut. Maknanya apabila berlaku saja fasakh, maka perkahwinan itu secara automatik terbubar. Tetapi dia termasuk dalam kategori talak bain. Maknanya tak boleh rujuk. Allahu Akbar. Tak boleh rujuk, tetapi boleh rujuk kembali dengan syarat akad baru dan mas kahwin baru. Itu kita bagi di dalam bab talak nanti. Talak ni ada bagi pada 2. Ni talak raj'i dengan talak bain. Bain ni pula tuan-tuan kita bagi kepada 2. Ini sughra, ini bain kubra. Yang dikatakan tadi fasakh ini termasuk dalam bain sughra. Maknanya tak boleh rujuk balik, tetapi boleh dengan syarat akad baru dan mahar baru. Ini kita bincang nanti. Jadi fasakh tuan-tuan yang pertamanya tidak mengurangkan talak. Tidak mengurangkan talak. Yang kedua apa dia tuan-tuan? Apabila berlakunya fasakh tersebut,
Apabila seseorang itu perkahwinannya dibubarkan secara fasakh, yang perempuan tadi dia kena tidak boleh rujuk. Apabila perkahwinan itu terbubar kerana fasakh, yang pertamanya perkahwinan fasakh tersebut tidak mengurangkan talak. Yang kedua, tidak boleh rujuk. Apabila perkahwinan itu terbubar kerana fasakh, maka suami isteri tadi tak boleh rujuk, melainkan kahwin semula. Yang ketiga, dia beriddah. Beriddah macam biasa. Dan yang keempat, kita bagi nafkah. Ini kenapa pula ada beza kat sini? Ustaz, sama je dengan yang lain, Ustaz? Tak sama. Tak sama dengan yang lain. Sebab apa? Dalam yang banyak-banyak ni tuan-tuan akan jumpa ada yang tak wajib nafkah, ada yang tak wajib nafkah. Dalam fasakh ada yang diwajibkan nafkah. Ada kahwinan lain tak, bila bubar tak wajib nafkah apabila disebabkan oleh isteri. Begitu juga nanti dengan mahar. Dia ada satu lagi tuan-tuan, nombor 5, mahar. Bila perempuan tadi wajib 5 mahar balik, dan bila masa dia tak wajib 5 mahar apabila berlakunya fasakh suatu kahwinan. Jadi tuan-tuan dalam baca Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita dah bincang bab fasakh. Saya nak tanya, ada yang tak faham tak tentang bab fasakh? Perempuan ada tanya bapa fasakh ni, perempuan yang penting, orang lelaki tak apa nak penting sangat. Sebab dia ada power kat sini. Walau bagaimanapun, orang lelaki berhak untuk fasakh perkahwinan apabila dia rasa tertipu. Perempuan yang dikahwin itu ada penyakit sofak. Jadi isteri dia tak beritahu. Jadi sebab sofak ni Nabi sebut, firru minal majzum kama tafirru minal asad. Nabi sebut secara jelas, kamu larilah daripada penyakit sofak ni seumpama kamu lari daripada singa. Sebab dalam Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Um dia sebut sofak ni adalah satu penyakit yang mana sekira-kiranya tak ada orang lelaki yang sanggup bersama dengan perempuan tersebut. Begitu juga orang perempuan tak sanggup bersama dengan orang lelaki yang ada penyakit sofak. Adik-beradik dah tu. Sofak dengan kusta lain tak? Mana? Boleh masuk? Sofak ke kusta? Yang pasal ni kedudukan mahar ni macam mana? Yang mana? Kedudukan mahar dalam kes pasal. Yang mahar ni dia ada perbincangan panjang sikit bang. Sebabnya fasakh tersebut disebabkan setelah berlaku persetubuhan atau sebelum. Ada beza pula nanti. Kalau nak cerita ni panjang lagi. Sebab itu yang kita akan bincang, saya dah sebut tadi, dalam bab fasakh ini yang paling panjang pembicaraan dia adalah berkaitan dengan kecacatan. Yang ini ada sebut secara jelas dalam kitab. Suami yang cacat ke isteri yang cacat. Dia ada beza. Sebab tu yang ini dibincang secara panjang. Yang lain ni tak ada. Yang ini hanya ditetapkan berdasarkan fatwa semasa. Jadi apabila suatu perkara la darara wala dirar. Jadi kaedah itu diguna pakai supaya seorang itu tidak boleh memudaratkan orang lain, tak boleh mudarat dan memudaratkan. Apabila suami tadi kena hilang selama setahun, jadi ini kira macam gantung tak bertali. Orang perempuan tadi nak kahwin lain, tak boleh. Jadi dia ni serumah. Jadi undang-undang memfatwakan bahawa suami yang hilang setahun, isteri boleh minta fasakh. Dah, kalau dah fasakh dah selesai dah. Dah, dia dah ada dengan lelaki baru dah. Apa benda lagi dah dah bang. Ayah dah, saya masuk kami asal lah. Ada. Bagaimana dah istihar lah. Dah ada. Kita ikut yang tu. Jangan bapak dia ada. Dah fasakh. Lepas tahun elok hari ni fasakh, besok pun sampai kan. Mahkamah dah jatuh hukum, ubah. Sebab yang ada kuasa fasakh hanya qadi sahaja, mahkamah saja ada kuasa. Bila keluar saja surat perceraian, maka waktu tu dah tak boleh tuntut dah. Walaupun datang macam mana hebat pun tak boleh. Dah jatuh hukum. Tak ada pula mahkamah rayuan lagi, mahkamah tak ada. Bila dah jatuh hukum macam talak lah, tak ada dah rayu-rayu lagi. Okey.
Sama juga banyak dipenjarakan. Sebab itu bila penjara tadi mudarat daripada isteri. Dengan nafkah tak ada apa semua, jadi munasabah lah apabila dipenjarakan, isteri tadi berhak untuk fasah. Tapi itulah saya sebut pada awal tadi. Ya Allah, orang perempuan ni punya sayang kat lelaki ni. Tak jangan jumpa lah orang perempuan minta fasah sebab suami dia hilang, suami dia kena penjara ni, jangan jumpa. Punya taat. Itu kan yang cacat ni, yang ada masalah tadi yang sebut tadi, kusta kan, betul penyakit kusta. Sopak tu rasa tak ketika sangat kot. Saya pun sebenarnya tak tahu beza sopak dengan kusta, tak pernah jumpa. Adik-adik, mana kita datang tadi kan. Lagi apa lagi yang saya sebut tadi, yang suami tak beri. Yang zalim tadi tuan-tuan, nak beritahu, yang zalim tu pun isteri tak sanggup minta fasah. Sebab apa tuan-tuan? Allahu Akbar. Sebabnya tuan-tuan, nak ceritanya, orang perempuan ni dia nak jadi macam isteri Fir'aun. Suami dia sejahat-jahat orang pun dia tak minta fasah pun. Jadi orang perempuan kan, suami dia tahu macam mana kalau seperti mana berlaku pada isteri Fir'aun, Asia. Walaupun suami dia ni manusia yang Allah laknat, tapi dia tetap juga jadi isteri yang baik. Tapi kalau orang lelaki lah, saya tahu lah, memang cari peluang aja. Memang cari peluang kan. Ada apa nak tanya lagi tentang bab fasah? Hari ni kita bab fasah aja, insya-Allah. Bulan depan kita belajar bab talak. Belum, tak maaf. Bulan depan kita akan sambung bab fasah yang disebabkan oleh kecacatan. Jadi panjang bab dia. Yang fasah tadi secara umum dia macam tu tuan-tuan. Maknanya tak ada satu klausa yang khusus. Jadi mungkin akan datang nanti ada pula permasalahan baru. Jadi suami kena penjara, jadi suami hilang, nanti mungkin ada lagi yang hukum baru. Mungkin juga akan dimasukkan seperti mana dalam hukum solat jamak tadi. Bila ada benda baru berlaku, maka ulama akan berfatwa ini dibenarkan untuk jamak. Seperti mana doktor boleh menjamakkan sembahyang apabila operation tersebut menyebabkan tak sempat untuk dia solat. Begitu juga kalau ada kes-kes yang menyebabkan isteri tadi teraniaya, akan diadakan juga klausa baru yang mengatakan ini juga adalah sebab yang membenarkan isteri untuk memfasahkan perkahwinan. Pasal ni di Malaysia aja kan? Saya pernah tahu kan? Fasah ni bukannya undang-undang Malaysia. Fasah ni memang undang-undang Islam dalam undang-undang perkahwinan. Ya sama kalau kat negara lain pun. Yang saya sebutkan tadi, yang apa ni klausa yang itu tidak sama bukan dengan di luar negara. Dalam Malaysia pun tak sama. Kedah dengan Kelantan pun tak sama. Jangan sampai kau cakap kan. Jeng. Usahakan luar negara, dalam Malaysia pun tak sama. Kedah ada 12 saja. Di wilayah ada 12, ada 16. Tak kira lagi di Perak berapa, sebab bergantung pada negeri masing-masing. Ada negeri digabung aja, ada yang di wilayah ni secara spesifik sangat. Sebut satu-satu kadang-kadang ada pula tu 16, ada pula pecahan A pula, B pula, jadi banyak lagi sebenarnya. Jadi cuma nak ceritanya, fasah ni memang salah satu perkara dalam bab pembubaran perkahwinan. Maknanya perkahwinan itu boleh terbubar dengan cara difasahkan. Cuma lagi fasah tersebut satu tak boleh rujuk apabila difasahkan disebabkan perkahwinan dengan orang yang haram. Kahwin dengan mahram, maknanya kita kahwin dengan adik-beradik ataupun adik-beradik susuan, dah lama kahwin, tiba-tiba tahu adik-beradik. Maka mahkamah wajib fasahkan perkahwinan tersebut dan tak boleh rujuk sampai bila-bila. Yang boleh rujuk balik, fasah yang disebabkan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Bila dah terfasah, nak rujuk balik dengan syarat akad baru dan mahar baru. Sebab itu dia dalam kategori talak bain sughra. Ini benda yang boleh rujuk dengan syarat mahar baru, akad baru. Cumanya boleh rujuk kalau dia single lagi. Kalau dah bini rumah tak ada lah tuan-tuan nak rujuk lagi, yang jadi pasal. Mana boleh rujuk selagi mana dia tak kahwin dengan orang lain. Tadi ada apa nak tanya sebelum kita? Dia dah mahram dia pasal, dia ada anak ni jangan tak darab anak. Anak tu masih lagi dikira anak yang anak tak sah darah jugalah. Tapi saya tak sure dari segi perundangan diklasifikasikan macam mana. Sebabnya memang fasal memang tak boleh. Sebab itu dipanggil perkahwinan dipanggil persetubuhan syubhah. Dia tak panggil anak logika, dia panggil persetubuhan syubhah. Maknanya sebabkan tak tahu. Bukan sengaja,
Yang tu bagi anak zina, bagi anak tak saudara. Tapi ini syubhah. Syubhah ni bila anak yang berkahwin dengan syubhah ni, saya kena cek balik lagi tentang agama, bagaimana akta diletakkan untuk anak-anak ni. Maknanya dari segi hukum balik, dia akan balik pada hukum asal balik lah. Siapa dia tu yang sebenarnya. Cumanya dia akan masalah timbul dari segi dia punya harta nanti macam mana, apa semua tu. Itu kena cek balik lah. Ada apa lagi kita berkaitan dengan fasakh untuk hari ni? Secara umum dia, sebelum kita detailkan dalam bab kecacatan. Kecacatan yang membolehkan fasakh nikah dan kesannya. Ini insyaAllah kita sambung dalam bulan hadapan. Jadi nak beritahunya yang baru datang ni, yang akan datang ni tak ada dah bab poligami. Poligami habis dah. Kita sehari nak bercerai je. Kita bagaimana nak bercerai je. Itu je nak beritahunya. InsyaAllah di hujung ni kita nak kira bercerai je. Itu khatam je kita insyaAllah. Okey, ada apa nak tanya? Tadi kita ada beberapa pengumuman ni tuan-tuan. Pengumuman yang pertamanya berkaitan dengan korban untuk anak-anak. Ni korban untuk anak-anak. Itu korban untuk ayah. Ni korban untuk anak. Majlis khatan. Majlis khatan perdana. Kita korbankan anak-anak ni pada 21 November. InsyaAllah pada 21 November dengan kerjasama anjuran Yayasan Felda, InsyaAllah bersama dengan kita semua pada 21 November terhad kepada 100 penyertaan pertama saja. Pada 100 orang, siapa yang ada anak dia boleh register. Dan kita akan offer kepada anak saudara, anak jiran kalau ada kosong nanti. Maksudnya kita akan beri keutamaan kepada anak petugas dulu. Bila sampai satu tempoh masih ada lagi kekosongan, saya akan beritahu lah. Kalau boleh beritahu anak jiran, anak saudara, anak pakti, pak ngah, boleh beritahu lah. Macam mana? Ada bayar. Percuma. Percuma. Untuk anak-anak sahaja percuma. Jadi tuan-tuan boleh daftar anak-anak dengan email pada saya, boleh pada Cik Mishadi boleh. Nanti saya mungkin akan print satu borang kat luar juga, boleh tulis nama lah kalau mungkin tak sempat. Teringat nak tulis nama boleh insyaAllah kat luar. Yang kedua, Jerau saja. Tak ada Jerau. Konvoi ke Pasir Gudang. Ini untuk geng-geng motor. Jadi insyaAllah pada 8 hingga 10 hari bulan. Jadi siapa yang rasa-rasa ada minat nak pergi, motor tak ada tapi minat nak pergi pun boleh maklum juga azam insyaAllah. Kita usaha macam mana nak merealisasikan impian sampai ke Pasir Gudang tu insyaAllah. 28 hingga 10 November. Sebab kita target untuk kita cari 30 bikers kental. 30 bikers kental untuk pergi ke Pasir Gudang. Sebab kita kat sana ni kita akan ada majlis penyampaian sumbangan tabung zakat FGB. Kita buat di Pasir Gudang pada hari Sabtu tu 9 hari bulan bersama dengan insyaAllah CEO FGB Cik Azman Ahmad. Kita majlis penyerahan dan petang tu kita ziarah ke rumah-rumah fakir miskin insyaAllah. Hari Ahad tu kita tolak balik lah. Siapa yang tersesat di Singapura tu saya tak tahu lah. Niat tu ada insyaAllah. Yang ketiga, TTS, Teh Tarik Session. Ini untuk geng-geng yang belum jadi ahli dan ahli SMEM. Skuad motor satu masalah. Siapa yang nak jadi ahli dengan yang nak jadi ahli, ada majlis minum petang hari Khamis nanti. Hari Khamis ya? Besok Ustaz. Besok hari apa? Besok hari Khamis. Besok dekat kantin pukul 3 petang. Besok pukul 3 petang. Yang perempuan tak ada. Ini untuk orang lelaki je. Ini untuk orang lelaki je. Pengumuman ni untuk lelaki saja. Khatam untuk lelaki, pergi konvoi untuk orang lelaki, minum petang ni pun untuk orang lelaki. Orang perempuan minta maaf lah. Perempuan fikir pasal fasakh tu tadi. Yang seterusnya pengumuman tuan-tuan, InsyaAllah lepas ni kita adakan solat hajat. Majlis solat hajat untuk sahabat kita. Tuan-tuan kenal tak Abang Safrin? Tak, daripada Felda Engineering. Abang tak kenal? Abang Syafrin, yang mana dimaklumkan beliau mengidap penyakit usus. Beliau ni hari tu berat badan dia, siapa yang kenal dia lah, yang kenal dia dulu 90 kilo lebih badan dia. Tapi hari ni dimaklumkan tinggal 50 ke 60 kilo je. Maknanya dah lebih 30 kilo dah susut badan dia. Dimaklumkan dia ni kena penyakit usus. Doktor dah operate dah buang. Dan sekarang ni benda tu dah merebak. Dan doktor maklumkan dah tak ada ubat dah boleh bantu dia.
Jadi mana sehari tinggal lagi doakan kawan je lah untuk beri semangat pada dia. Mudah-mudahan tak ada keajaiban yang berlaku pada dia. Sebab doktor kata dari segi perubatan, ubat dah tak ada lah. Doktor pun dah kata ubat. Mungkin kita akan minta dia usaha untuk pergi ke hospital-hospital lain. Mudah-mudahan ada jumpa penawar dia. Jadi Abang Syafrin ni alhamdulillah nampaknya sahabat-sahabat kita setiap hari ada yang pergi ziarah beliau. Mudah-mudahan beliau ni Allah berikan kesembuhan. Nampak macam lagi tak macam orang nak mati lah tuan-tuan tengok. Kau pergi tengok boleh bersembang apa semua. Tapi saya nak beritahunya, saya beritahu kisah tok saya. Tok saya waktu umur 73 kalau tak salah saya dia meninggal. Waktu tu dia sakit demam. Pergi ke hospital besar Serimanjung. Pergi hospital besar Serimanjung, cek dengan doktor. Cek dengan doktor, doktor mari kabung dia. Tak ada harapan. Kita pergi apa ada harapan dia? Demam je, bukan sakit jantung pun. Pergi sehat demam je tuan-tuan. Tak ada benda masalah pun. Doktor kata tak ada harapan. 3 hari je bagi. 3 hari je dia kata tok awak 3 hari je. Dia kata sebab organ dalam semua dah rosak orang kata. Maknanya hari tu jumpa, esok simptom tu dah start datang dah. Maknanya esok tu dia dah mula dah tak kenal orang, mata dah mula rabun. Hari yang ketiga tu satu badan gatal. Gatal terpaksa ikat tangan kiri dan kanan. Sebab dia akan ganggu sampai berdarah. Daripada demam ni. Jadi bila sampai tahap tu baru kita percaya. Oh lah doktor cakap betul 3 hari. Hari ketiga meninggal. Sebab kalau waktu saya pergi ziarah Abang Syafrin ni, tengok Allah ini boleh ajak main bola balik kan ni. Tapi bila dapat makluman daripada sahabat kata, doktor kata macam tu, mana saya teringat balik hidup saya. Mana hari ni insya-Allah lepas ni kita buat solat hajat sama-sama, mudah-mudahan Allah berikan dia kesembuhan balik. Maknanya doktor bukan Tuhan. Doktor cuma dari segi ilmu dia. Maknanya ada yang lebih berkuasa, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan ataupun Allah jumpakan beliau penyebab kepada kesembuhan. Maknanya kita masih minta dari ikhtiar lagi, cari perubatan. Alhamdulillah masih lagi dalam buat perubatan Islam. Ada sahabat sebabnya dimaklumkan beliau ni kena busung. Tahu tak busung tuan-tuan? Yang orang hantar macam sihir tu, macam santau tu kena kat dia. Jadi dah dibuang insya-Allah, mudah-mudahan mungkin itu yang penyebab dia doktor tak jumpa sakit apa. Jadi kita masih lagi usaha. Jadi kita doa hari ini sama-sama insya-Allah Allah beri kesembuhan dan beliau selamat kembali betul-betul kita balik insya-Allah. Jadi aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya minta ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa ataupun tersilap kata. Mudah-mudahan kita jumpa lagi masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa qina ila siratal mustaqim. Walhamdulillahirabbil alamin.